memantapkan perpaduan di peringkat akar umbi, program Sayangi Community diperkenalkan. Program ini yang mendapat sambutan orang ramai, yang memberi penekanan keselamatan, kebersihan, keselisihan, pendidikan, kesejahteraan dan semangat perpaduan di kawasan kediaman dan di peringkat akar umbi. Manakala untuk menggalakkan penyertaan golongan belia seperti yang disarankan oleh Wabilanggung dalam budget yang lepas, lebih banyak siri wacana, perbincangan meja bulat, seminar dan forum bagi percambahan idea untuk meningkatkan kefahaman mengenai konteks sosial dan perlembagaan persekutuan. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini, jabatan saya juga menjalankan pendidikan pendamaian yang merupakan strategi memperkasakan komuniti melalui pendekatan pencerahan atau intervensi. Untuk mencapai objektif ini, kami melatih pasukan mediator community sebagai kumpulan yang dirujuk oleh masyarakat dalam hal melibatkan perselisihan antara dua pihak. Saya sering menegaskan kepada pegawai-pegawai saya bahawa kita harus balik kepada rukun negara kita. Menghayati prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan nasional. Oleh yang demikian, program My Rukun Negara diperkenalkan di 1781 Tabika Perpaduan dan pada 6,068 kelab rukun negara di peringkat sekolah rendah, di peringkat menengah, serta 140 sekretariat rukun negara di peringkat IPTA dan IPS juga. Ya, Mat. Pari Buntar bangun. Oke. Terima kasih Menteri. Tuan-tuan, saya memang tertarik tugas dan tanggungjawab pihak Menteri dalam hal memastikan perpaduan, dan itu bukan tugas yang mudah. Saya sendiri berada di bawah Jabatan Perpaduan dalam NUCC dan ia bukan satu tugas yang mudah. Cuma saya ingin minta pandangan daripada pihak Menteri tentang perpaduan ini, Tuan Di-Pertua. Setelah kita mendengar semua jawatankuasa yang ditubuhkan, itu memang kita setuju. Tapi apa yang berlaku pada waktu yang sama, kita juga mendengar Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan juga dia menubuhkan satu jawatankuasa yang di peringkat negeri, untuk di peringkat jawatankuasa di peringkat taman-taman contohnya. Adakah ini bertentangan sedangkan sudah ada semua jawatankuasa ni? Yang kedua soalan saya ialah, apa pandangan Menteri apabila hari ini kita ada di negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat, apa yang namakan sebagai Jawatankuasa Kampung Persekutuan, JKKP. Bukankah ini juga satu bentuk yang tidak harmoni dalam konteks nak menyelesaikan permasalahan di peringkat bawahan sedangkan JKK di peringkat negeri sudah pun wujud. Saya harap pihak Menteri boleh bagi satu solution supaya tidak berlaku usaha Jabatan Perdana Menteri untuk menyatukan, tapi pada waktu yang sama ada unsur-unsur yang juga tidak harmoni dalam konteks ini. Minta pandangan. Terima kasih. Berkaitan dengan penubuhan badan-badan oleh kerajaan tempatan ini, sebelum ia ditubuh sebenarnya, kita telah berbincang secara panjang lebar. Dan ia juga telah diangkat ke pengetahuan pihak kabinet dan ia juga telah dipanjang secara panjang lebar. Nah, tugas mereka ini bukan percanggahan. Tujuan kita ialah cukup baik. Kita ingin memantapkan lagi kesan, keberkesanan tugas-tugas Jepnin dan juga badan yang lain. Bindit jadi punya jawapan
yang berhormat, kita anggap dia sebagai komplementari, bukan bercanggah, komplementari, supaya kita boleh mencapaikan matlamat kita untuk menyatukan perpaduan yang lebih kental lagi di antara rakyat yang terdapat sebagai berbilang kaum di negara kita ini. Begitu juga saya punya jawaban dengan persoalan yang kedua itu, asal saja tujuan kita itu baik untuk menyatu pada rakyat, saya pikir tidak ada apa-apa salah. Itu saja saya punya jawaban. We look at them as complementary. Jangan pula kedua-dua pihak ini semata-mata untuk menimbulkan isu-isu yang berbaukan politik. Kalau itulah berlaku, tentu sekali kita tidak dapat menjalankan tugas kita seperti yang saya katakan awal-awal tadi. Tuan yang dipertua, selanjutnya di bawah jabatan Jepnin telah mengambil langkah untuk melatih beberapa pegawai dalam usaha meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pegawai-pegawai dalam mengurus dan menangani isu-isu perpaduan yang berbangkit serta untuk menghadapi cabaran-cabaran baru perpaduan, terutama berkenaan media sosial yang baru juga. Antara program inovasi baru yang diperkenalkan sebagai The Way Forward ialah program latihan industri perpaduan atau Unity Internship Program. Program ini bertujuan untuk menangkis persepsi bahawa serikat-serikat bukan Bumiputra hanya mengambil pekerja yang terdiri daripada kelompok kaum tertentu sahaja. Objektif kedua program latihan industri perpaduan dijalankan sebagai kaedah menggalakkan silang kerjaya untuk pengukuhan perpaduan dan penggalakan silang budaya atau dengan izin cross-cultural, pemahaman antara agama, interfaith, dan penerimaan antara kaum atau interrace. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk memberitahu Dewan yang mulia ini. Program ini sebenarnya telah diangkat. Program internship program ini telah diangkat sebagai program pemerkasaan ekonomi Bumiputra oleh EPU baru-baru ini. Jepnin juga memantapkan perpaduan melalui program promosi yang disampaikan melalui slogan tema dan mesej perpaduan, yaitu membudayakan perpaduan, merayakan kepelbagaian. Tuan Yang Dipertua, sesungguhnya pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam memastikan agar perpaduan dapat dicapai di negara ini, terutamanya menggalakkan penglibatan NGO seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Parit Buntar yang telah menyarankan kerajaan merangkah dasar yang mesra civil society untuk menangani kebangkitan sikap ekstrim di kalangan penduduk di negara ini merintasi semua kaum bangsa dan agama. Kerajaan berpandangan bahwa dasar mesra civil society ini boleh diterjemahkan dan ditafsirkan matlamatnya dari pelbagai usaha menyatu padukan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Sebagai The Way Forward, program Rakan Perpaduan atau Partners in Unity diperkenalkan juga untuk mengukuhkan jaringan sosial dengan pertumbuhan persatuan sukarela dan badan bukan kerajaan.
Dengan pendekatan smart partnership yang holistik dengan pelbagai pihak luar seperti Huazhong, Xiaozhong, ACCIM, the Young Buddhist Association of Malaysia dan the Malaysian Christian Youth Association telah diadakan. Jaringan juga dikukuhkan melalui berbagai aktiviti bersama NGO-NGO seperti campaign Say Something Nice, Usman Awang Award, Merdeka Peace Prayer, Run for Peace, My Hero Award, Sinar Harapan, dan Dialogue for Peace. Usaha-usaha ini mampu memberi sinergi dan membuka jalan kepada Jepnin untuk menyebar luas matlamat yang tepat mengenai hasrat dan aspirasi kerajaan. Pendekatan ini berupaya menipiskan polarisasi kaum di kalangan rakyat. Tuan Yang Dipertua. Saya minta penjelasan. Ya, nak bagi Yang Amat. Ya, boleh. Boleh ya? Terima kasih. Itu Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat Menteri. Say something nice. Ini slogan yang sangat bagus. Adakah pihak Jabatan Yang Berhormat Menteri ini, adakah pernah ada dialog dengan Biro Tata Negara, mana selalu mereka yang menyebarkan ajaran yang sesat, ya, yang benci kaum lain dan membakar hati kaum lain. Dan juga kadang-kadang kita juga terima aduan daripada orang muda yang pergi ke itu Kem Hikmat Negara, yang mana mereka komplain sesetengah pensyarah yang menyebarkan fikiran perkauman di kalangan mereka. Jadi ini adalah aduan dari public, dan bagi BTN semua orang tahulah. Jadi ada kementerian juga adakan mungkin dialog dengan jabatan-jabatan ni supaya yang objektif yang di bawah jabatan yang berhormat untuk menyatu padukan semua kaum ni juga boleh tercapai. Dan jika kita juga dengar yang komen daripada Timbalan Menteri dan juga yang Ketua Bahagian UMNO yang kata nak tutup sekolah Cina dan sebagainya, dan semua ni kenyataan tidak sepatutnya dikeluarkan, tapi dikatakan oleh orang-orang politik kita. Dan macam kita lihat juga double standard dipraktikkan atas isu perkasa, bila Presiden yang kata nak bakar Alkitab ini dibenarkan, tapi NGO yang cuba mesra dengan rakyat menyatu padukan kaum macam Negaraku, hanya kerana nama dia Negaraku itu diharamkan. Jadi semua ni double standard diadakan macam mana menyatu padukan rakyat. Kota Tinggi bangun. Saya nak mencelah sikit boleh? Sorry serak. Menteri, kalau cakap perpaduan ni, saya pun lagi lama perpaduan 14 tahun. Dan saya pun kebetulan dengan khidmat negara. Kalau satu dua orang tak kita cakap bahasa Malaysia, itu pun masalah juga. Termasuk dalam Dewan ni, ada wakil rakyat cakap bahasa Malaysia pun tak boleh. Macam mana nak faham? Kadang-kadang cakap langsung tak ada sensitiviti kaum. Jadi jangan, bila cakap double standard, saya minta seperti pun cakap lah, jangan teduh tertentu macam perkasa. Saya ingat ini semua niat tak baik. Kalau nak cakap biar general, biar secara menyeluruh. Jadi saya nak cakap perpaduan dari jiwa. Kalau cakap hati lain, mulut lain, tak jadi. Tapi antara kita, pergi luar negara, bantai negara. Ini ke? Nak cakap pasal semangat perpaduan. Cakap, jangan double standard. Minta tolong. Apa yang dia cakap itu ngam lah itu. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya cakap seperti tadi berkaitan dengan something nice. Itu merupakan satu campaign bagi kita supaya supaya kita membuat kesadaran, awareness pada seluruh rakyat bahwa usaha kita untuk menyepadukan rakyat itu ialah sepatutnya tidak mengeluarkan kata-kata yang merupakan provokasi. Jadi apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat daripada Seputi itu saya tak tahu betulan atau tidak, tapi sebenarnya
sayapnya tugas ini seperti mana saya katakan tadi itu ialah untuk menyatupadukan rakyat. Tapi tidak ada double standard. Kalau mereka mengeluarkan kata-kata begitu, kalau benar maka saya percaya itu mungkin mempunyai asas-asas tertentu. Jadi saya berpendapat tidak payahlah bagi saya untuk menjawab sebagai satu jawaban yang panjang lebar. Yang berhormat pendapat Bagi ya, Mat. Pinsiangan, minta laluan. Dia minta laluan pada speaker yang membuat ya. Nah, bagi laluan. Ya. Oke, Kota Kinabalu. Ya, Kota Kinabalu. Sahabat kita sama-sama. Sahabat kalau tidak kasih laluan pun malu juga. Oke, ini ada kaitan dengan persatuan, unity and harmony. Ya, jadi sedikit Menteri dari Pinsiangan pun dari Sabah, dari Pentalaman, Interior, jadi pun seorang juga orang asal. Ya, saya mau tanya Menteri, apakah arti batu sumpah yang kita simpan di Keningau? Apa ya, yang maksud batu sumpah? Ya, ini Muhammad, untuk takkan satu pada community. tajuk lah, ya, Muhammad. Takkan pada tajuk. Ini saya tahu ucap, ini harmoni. Ini satu batu sumpah. Takkan apa tajuk lah, Muhammad. Kita bincang tentang perpaduan. Ada kena mengenal perpaduan. Ada ini perpaduan. Satu speaker, ini untuk perpaduan. Ini bukan satu community. Masyarakat JKK yang Muhammad. Kerana kerajaan Malaysia janji hilang. Ini kita apa macam kita jawab. Ini hak. Proceed, yang Menteri tak payah jawab ya. Oke, tak payah jawab. Sudah saya kasih peluang sama Kota Kinabalu tadi. Dia mengatakan bahwa kalau sudah kasih peluang merasa malu juga. Saya sudah cukup terang-terang. Kalau saya kasih peluang sama yang berhormat, kau pun merasa malu juga. Menteri tak jawab, menteri kena sumpah. Oleh kerana atas arahan Tuan Speaker tidak payah jawab bagi saya. Ya, memang tak kena pada tajuk. Jadi saya mau tanya, isu batu sumpah tadi masa ekonomi pun dia tanya. Isu satu speaker, mana satu menteri yang jawab? No, you know wrong platform. Kita dalam perpaduan. 7 menteri, siapa yang jawab? Sekarang Tanya menteri luar. Bukan harmony and unity, siapa lagi? Cukup siapa? Kasih tahu saya. Alakah siapa? Tak payahlah. It doesn't reflect good to you lah yang sepatutnya you ungkit sama kau berbahas. Sama sekali you tidak ungkit. So dia ada bangku, yang menteri dia ada bangkit batu sumpah ni ada. Tetapi masa menteri ekonomi menjawab pun dia tanya batu sumpah. Perpaduan pun batu sumpah. Okey, saya teruskan Tuan Speaker. Saya teruskan. Satu speaker, ini ada kaitan kan? Ini yang ngam-ngam itu. Ini yang dia tanggung jawab. Ini menteri yang tanggung jawab unity and harmony. Jadi siapa lagi yang bertanya kalau bukan kita? Bimbang, Tuan Speaker. Tolonglah Kerajaannya sememangnya bimbang dan prihatin dan sentiasa memberi perhatian ke atas tindakan-tindakan provokasi yang membangkitkan kebencian terhadap agama dan kaum. Dan sekiranya tidak ditangani segera, akan mencetuskan huru-hara dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama negara ini. Untuk pengetahuan yang berhormat Gelang Patah, kerajaan sentiasa berusaha dalam mengurangkan polarisasi kaum melalui Majlis Konsultasi Perpaduan Negara atau MKPN dan meningkatkan persefahaman di kalangan berbagai penganut agama di negara ini dengan menubuhkan jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama atau JKMPA. Majlis Konsultasi Perpaduan Negara yang telah ditubuhkan pada 11 September 2014 bertanggung jawab dalam usaha penyatuan nasional atau National Reconciliation. MKPN atau NUCC pada masa kini sedang dalam usaha penyediaan pelan tindakan perpaduan negara yang dijangka akan siap pada akhir tahun 2014.
Pelan ini akan dijadikan asas dalam melaksanakan program aktiviti untuk memupuk perpaduan di negara ini. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, JKMPA yang terdiri daripada wakil pemimpin Islam dan bukan Islam, seperti Hindu, Buddha, Kristian, Sikh, Tao dan Bahai, JKMPA adalah platform terbaik untuk membincang isu-isu perpaduan berkaitan hal ihwal agama secara berhemah dan harmoni. Kerajaan secara berterusan meningkatkan persefahaman di kalangan penganut agama melalui JKMPA dengan mengadakan dialog-dialog keagamaan di kalangan penganut-penganut agama. Dengan izin Tuan Speaker, serving as a catalyst, dialogues among various religion and religious groups can bring about improvement in the attitudes of our communities that will strengthen our bond further. Only through dialogues which can enable building a trusting relationship can the walls of suspicion and hostility begin to crumble and lead to a united Malaysia for our future generation. Selain itu, sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia diadakan setiap tahun bertujuan untuk mempromosikan keharmonian dan muhibah di antara semua lapisan masyarakat tanpa mengira kepercayaan dan agama yang diamalkan. Membuat pertama kali tahun ini jabatan saya dengan kerjasama Universiti Lim Kok Kwing akan melancarkan sambutan Hari Toleransi Sedunia pada 16 hari bulan November kelak. Tuan Yang Dipertua, kebebasan beragama yang termaktub dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menjadi cara hidup dan tradisi bagi orang-orang kita di Malaysia. Sejak dahulu kalah lagi, kita menghormati kepercayaan dan amalan agama masing-masing. Rakyat dari pelbagai agama telah hidup dan duduk bersama, sebelah menyebelah dengan aman dan damai, dan gesaran agama hampir tidak wujud selama beberapa generasi. Tuan Yang Dipertua, pada kita di sebelah sini atau sebelah sana, supaya kita mengeluarkan kata-kata yang boleh memprovokkan lain pihak. Oleh itu, saya berpendapat adalah wajar bagi kita semua mengamalkan sikap atau mengamalkan pantang larang untuk mengilahkan kata-kata seperti saya katakan tadi itu yang mengguruskan perasaan orang lain dan mengilahkan untuk menggunakan agama atau perkauman untuk menjadi seorang populer atau mendapat political mileage seperti membakar Bible. Oleh yang demikian, perkara membakar Bible ini telah menarik suara yang tidak berpuas hati daripada orang ramai. Dan suara itu begitu lantang sekali. Begitu lantang sekali kedengaran kebelakangan ini. Dan kalau ini berterusan, ini akan tentu sekali menghalang usaha-usaha untuk rakyat yang berbilang kaum bersatu padu. Dan suara rakyat itu sentiasa kita mendengar. Kita sentiasa mendengar ke semua itu. Ya, Sepang bangun ya, Mat. Ya, okay. Pasal baca Bible boleh? Bukan batu sumpah. Saya bersumpah tak akan cakap pasal batu bersumpah. Ya, silakan. Okey, saya nak tanya pada menteri. Menteri kata tadi isu bakar Bible ni menunjukkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Tapi persoalan ni sekarang menteri,
kita telah dengar jawapan daripada Menteri juga, bahawa ada orang di Malaysia ini yang telah pun mengeluarkan kenyataan nak bakar Bible, tidak diambil tindakan. Jadi sebagai Menteri, saya nak tanya satu soalan mudah je. Menteri setuju tak dengan tidak ada tindakan dibuat ke atas Ibrahim Ali kerana mengeluarkan kenyataan ingin membakar Bible? Adakah Menteri setuju atau tidak? Itu saja. I'm going into that. Ahli yang berhormat. Saya belum habis lagi. Seperti saya katakan sebentar tadi itu, kita sentiasa mendengar daripada rakyat. Dan suara ramai itu begitu lantang sekali. Oleh yang demikian, maka saya menggasa agar Peguam Negara membuka dan mengkaji semula kes Ibrahim Ali demi memastikan kelangsungan perpaduan kita dan untuk memulihkan kita dengan izin to battle against rising religious intolerance. Bukakan semula untuk memuaskan hati rakyat. Sama ada kemudian he will be convicted in court or not, itu lain kira. Tapi bukakan semula kes ini. Menteri, sekejap Menteri. Menteri sedar tak daripada jawapan Menteri begini, Menteri telah bertindak melawan dengan keputusan Kabinet. Menteri seharusnya letak jawatan. Sebab dari segi undang-undang Kabinet mesti collective responsibility. Kalau Menteri ambil satu kenyataan yang berlainan dengan Kabinet, Menteri kena step down. Jadi saya nak tanya dengan Menteri, adakah Menteri ini keputusan ini undang-undang lah. Tak faham ke? Apa hoi-hoi? Apa hoi-hoi? Tibik bangun. Apa hoi-hoi? Apa dia speaker? Apa hoi-hoi? Ya, just senang hati. Itu apa? ya. Nak ketuk tu. Ini pendiam kerajaan. Tak apalah yang Muhammad, ya. Mau dakwa. Tiba-tiba Menteri kata, Your first question tu No, mungkin saya pikir saya dijawab. terjawab ke Yang punya pertanyaan second question saya tak apalah, sampai sana. Pertanyaan ahli yang berhormat, sebenarnya saya setuju atau tidak supaya tindakan akan diambil. Tapi cadangan saya, oleh karena ketetapan oleh dibuat oleh Peguam Negara, hanya saya mencadangkan supaya kes ini dibuka semula. Supaya memuaskan suara ramai yang begitu lantang sekali. Kemudian kita tengok sama ada dia bersalah atau tidak. Untuk menentukan sama ada beliau ini bersalah sebenarnya atau tidak. I'm not going to say that what he said is seditious or not. That is for the court to say. Okey Tuan Speaker. Semangat taksub yang keterlaluan. Ya, Ipoh Barat bangun ya, Muhammad. Cukuplah panjang sedikit, sudah. Sikit Menteri, pun tak boleh lah. Tan Menteri, saya terima baik pandangan Tan Sri bahawa kemungkinan besar Saya belum kasih jalan yang itu menghormat. adalah seditious. Maka itu perlu dirujuk kepada mahkamah. Kenapa Kabinet enggan memberi arahan kepada AG Attorney General supaya rujuk charge itu kepada. Ini satu tuduhan yang tak baik yang menghormat. No, yang berhormat baru kata. No. Sila duduk, saya kasih kepahaman. Kabinet never get itself interfered in apa Peguam Negara buat. AG is independent. No, saya tahu. Tapi kita ada pandangan, kita ada political will kata ada. Yang berhormat sendiri baru kata bahawa itu adalah seditious. Kalau sedemikian, kenapa ia tidak dirujuk? Kenapa ia belum He didn't dicas? say seditious ya, Muhammad. He said so. Yes, he said. Sama ada seditious kata dia cakap tadi. Dia ada. He didn't say Let him say. Pak Ibrahim cakap itu whether seditious or that is for the court to decide melalui apa. Itu yang saya cakap. Tuan Yang Pertua. Ya. Pindik lagi. Pola Semangat kerai bangun termasuk lagi, Ahmad. yang keterluan dalam memperjuangkan kepentingan sesuatu kaum serta mempelikikan dan menghinakan penganut agama lain sewajarnya dihindari sama sekali. Bagi mengelak konflik kaum dan agama yang boleh meruntuhkan kesatuan sosial masyarakat Malaysia. Menteri, sikit Menteri. Saya, terima kasih Datuk. Menteri, lepas tu boleh saya sikit. Saya nak meminta penjelasan daripada Menteri mengenai cadangan Menteri supaya Peguam Negara membuka semula kes ini untuk memuaskan hati
rakyat yang marah. Saya rasa tujuan pendakwaan bukan untuk memuaskan hati. Kita nak mencari keadilan. Jadi kalau setakat nak memuaskan hati, kemudian kita mengatakan sedisial atau tidak, tak ada mahkamah, saya rasa menteri macam tidak berapa serius, tapi hanya untuk mendapatkan rasa untuk melegakan pandangan rakyat. Saya rasa ini tidak cukup serius bagi pihak menteri. Terima kasih. Ya, terima kasih yang berhormat. Saya setuju apa pendapat apa yang berhormat itu. Bukan saja untuk memuaskan hati daripada rakyat, tapi untuk mendapat keadilan. Betul. Menteri, terima kasih Menteri. Saya amat bersetuju dengan sikap Menteri. Ya. Terima kasih Speaker. Sila. Terima kasih. Saya rasa perkara begini tidak hanya terbatas kepada nama atau individu tertentu. Benda ini akan sentiasa berulang. Kalau kita menyebut tadi religious intolerance yang disebut oleh Menteri tadi, ketidaktoleransi kepada agama itu bukan kepada individu, tapi dia menjadi satu budaya. Apakah mungkin kita memerlukan satu undang-undang yang menyatakan bahawa setiap kebencian agama itu perlu dijadikan sebagai jenayah? Dan apabila ia dijadikan jenayah, barulah budaya ini dapat dikawal. Saya tidak berminat untuk menyebut nama orang-orang tertentu. Saya lebih berminat kepada budaya yang jika tidak sebagaimana disebut intolerance tadi itu akan jadi satu masalah. Maka itu kita perlu satu undang-undang yang hingga hari ini negara kita tak ada, iaitu kita menganggap kebencian agama dan kaum itu sebagai satu jenayah dan kemudian dikenakan tindakan tentu. Dan saya rasa NUCC ada mengemukakan sesuatu bagi pihak jabatan dan kementerian. Masih. Ya, Muhammad Menteri, panjang ni. Tak panjang lagi Tuan Yang Pertua. Ya, sila. Ini nanti takkan baik kita untuk menjalankan kajian, dan saya percaya yang berhormat sendiri pun terlibat juga di dalam perbincangan ini, dan kami sedang menunggu berkaitan dengan perkara ini daripada laporan-laporan yang saya hendak menunggu sekarang ini. Sungai Petani boleh tanya? Last. 1 minit saja. Cukuplah, saudara. Cukup. Sebab waktu sumpah tadi. Dia begini, Ya Muhammad Menteri kalau benarkan, saya benarkan. Saya tanya Ya Muhammad Menteri, boleh mencelah? Tidak, saya pikir cukup sudah. Batu cukup. sumpah sudah. Sudah. Okey, cukup. Sudah Menteri. Habis sudah. Ya. Okey. Sungai Petani. Terima kasihlah. Sila. Tuan Yang Pertua, saya semangnya tidak bertuju berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Galang Patah pada 22 hari bulan Oktober yang dimuatkan di online news portal pada 27 Oktober melalui ucapan budgetnya di Dewan Yang Mulia ini. Kenyataan beliau bahawa JEPNIN atau Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional gagal mengawal ekstremisme adalah amat tidak adil kepada beribu warga JEPNIN yang bertungkus lumus setiap hari, setiap minggu, tahun demi tahun sejak penubuhan jabatan ini untuk memastikan kelangsungan perpaduan di negara ini tercinta. Dari peringkat ketua pengarah kepada pengarah negeri, sehingga kepada penolong guru di Tadika Perpaduan, warga JPN warga JEPNIN sentiasa berpegang kepada prinsip barat sama dipikul ringan sama dijinjing, agar amanah yang ditugaskan dapat dilaksanakan sesempurna mungkin dalam memastikan perpaduan rakyat Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang lebih baik dari yang lalu. Sebelum saya mengakhiri ucapan penggulungan saya ini Tuan Speaker pada hari ini, sememangnya menjadi sesuatu yang amat dikagumi sekiranya semangat yang boleh diterjemahkan melalui jatah negara bersekutu bertambah mutuh seperti mana yang disarankan oleh Yang Berhormat Kepung itu difahami, dihayati dan dibudayakan oleh rakyat dalam kehidupan seharian. Sama ada suka ataupun tidak, tanpa perpaduan nasional,
apapun cita-cita kebangsaan yang lain, seperti usaha mencapai taraf hidup yang lebih baik untuk setiap warga akan hanya tinggal angan-angan kosong. Kerajaan dan jabatan saya akan terus memperjuangkan nilai-nilai kesederhanaan yang boleh dijadikan asas bagi memupuk perpaduan lebih meluas di kalangan pelbagai kaum dan agama. Saya mengakhiri ucapan penguluman saya ini dengan menegaskan Dewan Yang Mulia ini, usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh kerajaan diyakini berupaya membendung elemen ekstremis dan pendekatan kesederhanaan atau wasatiyah yang dibuat oleh Malaysia mampu membentuk jati diri rakyat Malaysia yang kental. Sekian dan terima kasih.